tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada saya untuk membuat video tentang pentingnya kita ada Facebook page untuk kita mempromosikan bisnes kita. Okey tuan-tuan, sebelum video-video yang saya terlebih dahulu, saya pernah mengatakan saya akan tunjukkan bagaimana potensi kita untuk mendapatkan customer daripada Facebook ni. Pada hari ini video yang saya akan lakukan ialah saya nak tunjuk betapa pentingnya kita perlu ada Facebook page. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf suara saya ada kurang sedikit. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya janjikan tempoh hari, mungkin hari ini saya akan buat ulangan sedikit. Kita boleh buat Facebook page dan kita lancarkan Facebook page kita, dan kita boleh buat promosi barang-barang atau produk-produk tuan-tuan dan puan-puan ke Facebook page. Okey. Kenapa saya katakan Facebook page ni sangat penting? Bagi mempromot, salah satu senjata kita untuk mempromosikan barang-barang kita kepada Facebook page ni ataupun Facebook. Okey, saya lebih fokuskan kepada Facebook page. Okey tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak boleh untuk mempromosikan Facebook tuan-tuan tu ke Facebook tuan-tuan. Produk tuan-tuan tu menggunakan Facebook personal. Sekarang ni sebab bila tuan-tuan menggunakan Facebook personal tuan-tuan, Facebook akan ban kita untuk sementara waktu, sebab kita mempromosikan lebih-lebih kita bila ayat copywriting kita bubuh menjual, ayat-ayat menjual, ke arah menjual, ada harga, kemudian kita bubuh WhatsApp. Sekarang ni Facebook sangat sensitif, dia anggap kita jual, dan dia tuan-tuan saja yang boleh lihat paparan tuan-tuan, tapi orang lain tak boleh. Jadi sebab tu Facebook telah melancarkan ataupun dia bina satu medan orang peniaga ni dengan Facebook page lah, untuk memudahkan kita dan melancarkan kita punya perniagaan. Okey tuan-tuan, salah satu sebab kenapa saya katakan untuk mempromosikan produk tuan-tuan menggunakan Facebook page ni sangat penting ialah kerana dalam dunia ni, satu dunia ni yang menggunakan Facebook ialah more than 1 billion people tuan-tuan. More than 1 billion. Okey, ini adalah saya buka secara global. Okey, benda ni tuan-tuan boleh tengok kat Audience Insight, tapi nak saya katakan untuk Audience Insight ni, kalau tuan-tuan nak buka, dia page tuan-tuan mesti melebihi daripada 100 atau ke 200 followers baru boleh tuan-tuan buka. Kalau kurang daripada tu, tuan-tuan tak boleh melihat insight ni lah. Okey tuan-tuan, kat sini kita boleh tengok secara global lah.
Ini global satu dunia yang menggunakan Facebook. More than 1 billion people, tuan-tuan. Bayangkan, kalau dalam banyak-banyak 1 billion ni, takkan tak ada yang tersangkut dengan dengan produk tuan-tuan kan. Dan jika benda ni, yang paling penting kita ada usaha, tuan-tuan. Bila kita ada usaha, kita berdoa dan kita bertawakal, insya-Allah Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Tuan-tuan, okey. Untuk bahagian customer ni, tuan-tuan perlu ingat, okey. Kita perlu pegang iaitu dalam 3,000 nisbah 1 formula orang berniaga dalam medan talian internet ni, kita perlu pegang formula ni. Formula 3,000 nisbah 1 ni, tuan-tuan. Ini yang simple lah. Dalam 3,000 orang yang melihat produk kita, hanya seorang yang akan bertanya. Itu baru bertanya, tuan-tuan. Dia belum kata nak beli. Okey, tak apa, saya tanya dulu. Itu formula. Itu perkara ni biasa. Walaupun tuan-tuan berniaga dalam medan talian online ataupun berniaga di pasar-pasar ataupun secara terbuka. Okey. Sama juga, pengalaman saya pernah juga berniaga secara terbuka. Tuan-tuan, dalam beratus-ratus orang, dalam ribu-ribu orang yang lalu ke gerai saya, tak semua orang yang lalu tu akan nampak kedai kita, tuan-tuan. Dia nampak kedai kita. Tak semua yang akan datang nak beli pada kita. Okey. Mungkin dia nak menu yang lain. Kita ada menu lain, orang lain ada menu lain. Okey. Tapi dalam satu tu mesti ada yang akan bertanya, ni apa? Okey, kita jelaskan. Kalau kita pandai mengayat, insya-Allah kita dapat selling lah. Sebab tu pentingnya bila kita ada bermain dengan penjualan online ni, kita ada copywriting yang padu lah. Okey, sebab kita nak beli jiwa dia. Kita nak beli jiwa dia supaya dia membeli produk kita. Okey. Kalau biasanya orang jarang nak beli ni sebab kita terus kita letak terus, saya menjual ni, saya ejen ni. Tak nak, orang nak emosi, tuan-tuan. Orang beli produk tuan-tuan tu dengan emosi. Begitu jugalah. Apa yang saya sampaikan hari ni adalah apa yang telah saya belajar dengan sifu-sifu saya. Jadi, okey, saya kongsi ni bukan saya nak katakan saya dah berjaya sampai berjuta-juta. Tak ada, tuan-tuan. Okay, tapi saya berkongsi ni sebab saya rasa ilmu yang bermanfaat ni boleh membantu tuan-tuan. Dalam berniaga ni, kalau contoh kata, bolehlah kau ada modal besar, kau boleh dapat ni, tak ada. Okay, peniaga ni, dia tak kira awak lambat atau awak cepat. Awak buat, awak dapat. Itu je dalam konsep berniaga ni. Awak buat, mesti awak dapat. Okay, walaupun orang bertanya, dalam orang bertanya tu, contoh kawan ke atas kawan dia pun, dia akan sampaikan, kawan aku ada jual ni. Padahal kawan kita ni, bukan kawan kita ni, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita ni, dia dalam berniaga ni, tuan-tuan kena ingat satu lagi, kata-kata hikmat daripada sifu-sifu saya. Okay, customer boleh menjadi sahabat kita, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat kita belum tentu menjadi customer kita. Itu kata-kata tu, tuan-tuan. Memang logik, memang benda ni akan berlaku. Tapi tuan-tuan, dengan kawan-kawan kita ni, kita boleh letupkan bisnes kita. Sebab apa? Dengan sampai menyampai, tuan-tuan. Ya. Okey, tuan-tuan, benda ni kita akan hadapi benda-benda ni. Begitu juga dengan saya, tuan-tuan. Saya dah study benda ni dengan, lepas tu saya pergi belajar dengan sifu-sifu saya. Setahun lebih baru saya dapat jumpa benda ni. Kalau saya mulakan daripada awal, mungkin lagi letup-letup kot. Ya, tapi tak ada masalah. Dalam bisnes ni, dia bukan kata kamu awal, kamu lambat. Kan? Kamu buat, kamu dapat. Sebab kalau kamu lambat pun, tapi kamu power, kamu boleh pergi lebih daripada orang yang awal. Itu contoh dalam berniaga ni. Okey. Okey, tuan-tuan, kat sini saya dah bagi tahu tadi. Ini dalam dunia lah. More than 1 billion people, tuan-tuan. Dalam demografik ni, yang kebanyakan orang yang menggunakan Facebook dalam kalangan peratusan yang tinggi lah, tuan-tuan. Iaitu lelaki, tuan-tuan. Okey. Saya perempuan menggunakan Facebook ni dia jarang-jarang. Sebab apa? Sebab dia takut kena marah lelaki. Wallahualam. Okey, kat sini saya nak bagi tahu. Okey, dalam golongan umur 18 hingga ke 24 ni, tuan-tuan, lelaki lah banyak guna sebab dia orang ni kaki gaming, tuan-tuan. Kalau kita nak tahu lah.
Ramai lelaki yang guna untuk ni. Medan Facebook page ni pun dijadikan untuk medan gaming diorang. Okey, jawapan lelaki sebanyak 26%, perempuan dalam ni 18 hingga 24, 23%. Okey. Lepas tu dalam golongan 25 hingga 34 sebanyak 37 dan 32% tuan-tuan. Okey. Cuma dalam 25 hingga 44 ni perempuan lagi ramai lah. Okey. So apa gunanya demografik ni tuan-tuan? Demografik ni digunakan, inilah targeting klien tuan-tuan nanti. Okey. Biasanya saya sendirilah yang gunakan. Saya akan pergi daripada golongan 25 hingga 44. Saya punya targeting customer saya. Okey. Okay. Tapi benda ni depend kepada tuan-tuannya bisnes lah. Macam saya bisnes online ni saya banyak fokuskan kepada bisnes jual baju kan. Jadi fokus saya memang hanya untuk perempuan saja lah. Kat lelaki pun boleh juga saya on, tapi peratusan dia sikit, jadi saya tak nak buang masa. Kemudian peratusan orang yang golong yang nanti kita boleh pergi more lagi detail kan. Golongan orang yang dah berkahwin ni lagi ramai yang pakai Facebook apa semua. Okey, nak tahu dia dekat mana, dekat sini kan tuan-tuan. Ini yang global yang ni adalah global. Tengok yang single 31% tuan-tuan yang gunakan Facebook. Okey. In relationship, engagement, married 45% tuan-tuan. Jadi targeting saya, kalau contoh tuan-tuan menjual pakaian wanita, jual-jual tudung wanita, tudung apa-apa saja yang melibatkan produk wanita. Jadi targeting kita yang kita tak nak membuang masa, kita target pada orang yang dah kahwin tuan-tuan. 45% tuan-tuan. Lepas tu dia ada bagi juga education level yang banyak menggunakan Facebook ialah budak-budak universiti. Budak-budak universiti ni tak semestinya yang yang tengah belajar tuan-tuan. Maksudnya dia dah habis belajar, dia dah bekerja, tapi status yang dia letak kat dalam Facebook dia dah belajar di universiti, college atau mana-mana. So golongan-golongan ni adalah targeting kita untuk mempromosikan produk-produk kita tuan-tuan. Okey. So mana-mana yang ejen-ejen atau stokis-stokis yang menggunakan medan Facebook ni, jangan khawatir tuan-tuan. Lihat job title yang menggunakan jual barang-barang kesihatan ni, contoh apa penapis air, apa penapis udara dan sebagainya. Lihat healthcare and medical service ni paling tinggi tuan-tuan. Food jual, sale macam saya sale semua. Minta maaf lah tuan-tuan, saudara saya kurang. Okey, dalam satu dunia ni kita boleh lihat top categories lah yang ramai gila orang gunakan page lain ni yang buat fitness and trainer. Kita boleh tengok, kita klik kat sini. Kita boleh klik kat sini, apa saja top kategori sangat. Okay, kita kat sini pun kita boleh belajar cara nak tackle, macam mana kita nak buat page kita menjadi gempak macam ni lah. Okay. Apa yang hebat sangat. Nah, tuan-tuan, 28,462,383 tuan-tuan yang like dan follow page ni. 28 juta tuan-tuan. Dia hanya letakkan tentang kesihatan kan. Tengok video. Ini tuan-tuan boleh jadikan sebagai inspirasi tuan-tuan membuat page tuan-tuan. Okay. Clothing brand yang paling tinggi itu Victoria's Secret dengan Zara. Bayar. Kita boleh klik kalau contoh menjual pakaian ke apa kan. Jadikan tuan-tuan dan perempuan punya inspirasi. Bagaimana dia boleh tackle customer dia begitu ramai. Dia bawa semua orang untuk masuk ke dalam Facebook page dia. Macam tadi kita tengok ni yang top 10 dia ni pun 28,465 yang follow tuan-tuan. Zara. Okay. Memang top. Ni kita boleh jadikan sebagai inspirasi macam mana dia boleh buat page ni tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan, kalau kita belik kan, permulaan semua daripada kegagalan tuan-tuan. Okey, bisnes ni kita mulakan daripada kita susah dulu, kita dah capai apa yang kita nak.
baru kita boleh dapat apa yang kita nak, tuan-tuan. Okey. Dia letak tempel baju je, bila dah ada 280 juta orang, tempel baju je pun orang dah komen 49k. Like 48 orang komen, dah tak perlu buat apa-apa dah. Jadi kat sini penting kita ada Facebook page, tuan-tuan. Okey, Facebook page ni bagi saya memang penting untuk kita promosikan. Okey, tapi bagi saya macam saya buat bisnes ni, saya bermula banyak daripada WhatsApp. Jadi WhatsApp ni saya letakkan nombor 1 lah untuk saya punya promosikan saya punya produk, tuan-tuan. Okay. Dari situ kita boleh tengok location yang paling tinggi di dunia kan, untuk penggunaan Facebook ni. Okay. Burma pun tinggi, tuan-tuan, gunakan Facebook ni. Top countries, Hong Kong. Okay. Yang ni sebab saya letakkan dalam golongan 25 hingga 34, tuan-tuan. Cuba kita pergi secara global menggunakan Facebook ni berapa ramai. Okay. So kita boleh pergi ke location kan, top town yang menggunakan Facebook, buat dekat Bangkok, Thailand, berapa ramai kawasan. Okay. Kalau tuan-tuan jenis buat bisnes worldwide, tak ada masalah, boleh je guna Facebook ni untuk menjadi medan tuan-tuan untuk melakukan bisnes, tuan-tuan. Okay, tuan-tuan, macam dekat sini pun Facebook siap dah buat bagi tahu cara penggunaan Facebook berapa ramai. Okay, ni desktop only, hanya menggunakan Facebook melalui desktop saja, 22% je, tuan-tuan. Desktop and mobile 20%. Okay, mobile only 78%. Komputer iPhone, okay, walaupun iPhone tu tetap top lah kan, mahal iPhone yang ni, tapi penggunaan yang buat bisnes ni menggunakan iPhone ni tak apa ramai. Okay. So Android tengok 74%, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan tak boleh tackle dalam berjuta-juta orang tu, kat 10-50 orang tu, boleh saja, tuan-tuan. Jadi kita ada kerajinan dan kemahuan, tuan-tuan. Okay. So tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dah nampak kenapa pentingnya kita nak buat Facebook page ni, tuan-tuan. Okay. So kita tak nak pergi yang global kan, kita tak payah pergi ke global, kita pergi kepada negara kita sendiri kan, tuan-tuan. Type sini Malaysia. So kita pergi ke demografik ni, tuan-tuan. Malaysia, tengok, tuan-tuan, dalam 9 million dengan 10 million, tuan-tuan. Jadi dalam berjuta-juta orang yang menggunakan Facebook ni, insya-Allah, tuan-tuan, bila kita ada kerajinan dan kita kemahuan, kita boleh dapat. Okey, kita boleh dapat. Kat Malaysia kita boleh tengok top page like kan, one shop, kasut apa semua yang bagai-bagai. Ini sebenarnya penting, tuan-tuan, sebagai kita punya guideline kat mana kita nak promote produk-produk kita kan. Okey, nanti kita boleh sembang. Ini saya nak ceritakan apa yang permulaan ni saya nak buat semua benda yang percuma, tuan-tuan. Okey, saya tak nak ajar sampai pergi tahap berbayar, tuan-tuan. Okey, bila berbayar tu kita perlu ada modal, tuan-tuan. Tapi saya pun bermula daripada yang percuma, tuan-tuan. Okey, sebab daripada percuma tu kita boleh dapat klien. Sebab apa? Yang paling penting kita nak database customer kita, tuan-tuan. Okay. Dalam bisnes ni dia ada 3 peringkat lah.
Okey, pertama stranger. Daripada stranger dia akan pergi ke prospek. Daripada prospek tu dia akan turun ke customer. Ni tuan-tuan, ni ingat. Daripada stranger, prospek dan customer. Kemudian saya tambah sendiri, dia akan menjadi sahabat kita. Sahabat ni kenapa? Daripada customer tu dia boleh jadi kawan kita. Kita kena ambil, ni bukan kita kenal orang tak semestinya untuk menjual je. Kita nak jadikan dia sahabat kita. Sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, dengan seorang sahabat saja atau kawan, dia boleh pecah letup-letup yang kita punya bisnes, tuan-tuan. Dia boleh sampai-sampaikan. Dia tak membeli tapi dia jadi sahabat kita, dia boleh dapat membantu kita punya penjualan, insya-Allah. Okey tuan-tuan. Okey, ni page saya. Macam yang video saya sebelum ni saya dah buat, saya dah tunjukkan page saya. So, macam saya katakan, tuan-tuan perlu dalam tuan-tuan nak dapatkan view insight tu, tuan-tuan mesti followers tuan-tuan ataupun tuan-tuan punya like Facebook like ni mesti lebih daripada 3,000 lebih. Astagfirullahalazim. Minta maaf mesti tuan-tuan kena ada lebih daripada 100 hingga ke 200 yang followers tuan-tuan lah, baru di Facebook akan jadi kita boleh dapat tengok dekat insight ni lah, iaitu wawasan lah dalam bahasa Melayu saya wawasan ni. Maknanya kita boleh tengok berapa ramai yang follow kita punya page, macam mana kita punya perjalanan kita punya dalam page, berapa persen page view kita dalam setiap hari. Sebab Facebook akan pantau kita punya ni. Okay. Kalau kita tak achieve daripada target tu, kita tak boleh buka benda ni, tuan-tuan. Kita tak boleh tengok. Okay. Contoh ni macam hari ni saya ada promote kan. So reach dia baru ada 5 orang. Okay. Ni sebab saya baru je letak. Okay. Reach saya ni tak banyak, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, sebab dalam yang tak banyak tu, sebab itu pentingnya bila kita ada Facebook page, kita dapat tackle stranger untuk menjadi prospek kita. Prospek saya tu yang saya akan jadikan saya punya database. Okey, database saya lepas tu saya akan promote menggunakan Facebook. Selain Facebook, saya menggunakan WhatsApp Business. Daripada WhatsApp Business tu kita dah ada prospek. Daripada prospek tu dia jadi customer. Daripada customer tu dia dah jadi sahabat kita tau. Dia jadi kawan-kawan kita. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, kawan tu boleh letup-letupkan bisnes kita. Okey, walaupun kata-kata hikmat tu, customer tu boleh menjadi kawan kita, kan? Dan kawan kita belum tentu jadi customer. Macam saya kata, tak apa, dia tak jadi customer kita tak apa. Dia jadi kita punya kawan. Okey tuan-tuan. Okey, bila nanti tuan-tuan punya Facebook page dah melebihi daripada 100, kan? Sebab Facebook akan pantau kita punya, kan? Nampak, oh dia ni aktif menggunakan Facebook page. So dia bagi kita insight ni, kita boleh tengok dalam hari ke hari, hari Ahad berapa ribu orang data show recent 1 week period dalam seminggu tu nampak ada 2,000 lebih. Tu pentingnya kita ada Facebook page ni, tuan-tuan. Targeting ni, targeting saya public lah. Sebab yang ni saya tunjukkan ni yang cara percuma, tuan-tuan. Nanti yang cara berbayar dia lain. Dia punya pergi lagi lain, tuan-tuan, sebab kita bayar kan. Okay, tuan-tuan. Kat sini tuan-tuan boleh tengok belik-belik. Nanti mana yang reach tuan-tuan tu, kan, yang tengok video-video tuan-tuan ke apa ke, kan. Kat situ tuan-tuan boleh jadikan dia prospek, tuan-tuan. Jadikan dia customer, tuan-tuan. Bila kita dah dapat prospek, kita dapat database dia, follow up dengan dia. Okay. Lepas tu tuan-tuan dapat customer. Okay. Dapat daripada customer tu, tuan-tuan kena jadikan dia sahabat. Okay, tuan-tuan, dalam dunia perniagaan ni, macam saya dah lalui setahun lebih ni, kawan-kawan customer yang block kita ataupun dah tak layan mesej kita tu dah biasa, tuan-tuan. Benda tu normal, tapi kita jangan
Jangan putus asa tuan-tuan. Teruskan sebab dia itu mata pencarian kita. Cara kita kan. Itu cara kita berniaga. Jadi nak tak nak kita kena harungi benda ni tuan-tuan. Okay. Dengan semoga mudah-mudahan dengan ujian yang berbalik pada kita tu, Allah SWT membantu kita. Sebab apa? Dengan kesabaran kita. Okey. Okey. Banyak tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah aktif dalam page kan, nanti hari ke hari Facebook dia akan bagi kita insight ni lah. Apa yang kita tengok, kat mana kita publish kan, post this week, macam mana engagement kita dah berapa ramai. Ini yang secara percuma tuan-tuan, yang bukan berbayar. Kalau yang berbayar tu mungkin lagi letup-letup tuan-tuan, sebab dia daripada stranger tu nak menjadikan prospek kita. Tengok yang paling penting dia reach berapa ramai, lepas tu dia punya engagement. Yang orang yang engagement dengan kita tu kita menjadikan customer kita tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Hari ni saya punya laptopnya slow sikit lah pula. Okey. Belum panas agaknya. Okey tuan-tuan, saya nak kembali balik cerita asal. Ini adalah Facebook page yang saya katakan tadi. Nanti kita akan pergi detail. So sekarang ini saya nak ceritakan, you buat business, you all kena ada Facebook page. Ini Facebook page. Nak buat Facebook page ni, syarat dia tuan-tuan mesti ada personal page lah. Personal page, mesti ada personal Facebook lah. Okay, so tuan-tuan, sekali lagi saya nak tunjukkan dekat bahagian PC tuan-tuan. Yang ni saya gunakan PC, laptop, ataupun nanti kalau dekat mobile pun sama, dia ada bahagian create tu, tuan-tuan boleh cari. Okay, ni tuan-tuan klik create untuk buat page, ataupun create ni dalam bahasa Melayu dia cipta. Okay, page ni halaman. Okay, dia jadikan kita punya halaman yang lain untuk kita bina kita punya business. Okay tuan-tuan. Okay, sekali lagi, kemudian tuan-tuan dah ada paparan yang macam ni, create page, connect your business. Okay? Memang dia buatkan kita punya page ni untuk semata-mata untuk business lah. Okay, kalau tuan-tuan macam famous lah, public figure, community, balik politik ke apa sebagainya, tuan-tuan boleh pergi lah dekat public figure ni. Okay? Tapi sebab kita ni meniaga, better kita fokuskan kepada business dengan branding kita ni lah. Okay tuan-tuan, so tuan-tuan klik pada, sekali lagi saya tunjuk. Tuan-tuan klik create, klik page. Kenapa hari ni saya punya laptop ni slow sikit. Okay, ni create page, ni paparan dia. Kemudian buat tuan-tuan klik get started dan pergi ke sini ya, untuk isi segala butir-butir dengan tuan-tuan. Okay, contoh saya punya yang lain Azim Imani tu. Ni sebab saya nak bagi contoh, jadi saya buat Azim Imani yang kedua. Okay, shop. Okay, macam saya buat bisnes, saya letak pada shop and retail lah. Shopping. Kemudian isi alamat tuan-tuan, alamat penuh apa semua isi lah. Ini penting. Kemudian nombor telefon tuan-tuan. Ini optional, nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Okay, kemudian tuan-tuan, puing, mana datang puing betul lah. So tuan-tuan letak continue, klik pada butang continue. Hari ni PC saya ni apa ni, tak macam. Okay, kemudian tuan-tuan boleh upload pictures lah, upload profile pictures tuan-tuan. Ini adalah kekreatifan tuan-tuan sendiri nanti.
Macam saya letak gambar anak saya. Laptop saya tak pernah macam ni, tuan-tuan. Ini dia merajuk apa tu. Dia merajuk sangat ni, lambat semacam. Okay. Okey. Apa ni? Apa sudah jadi? Okey, so inilah paparan page kita. Set out your page for success. Invite your friend to like your page so they can help spread the word about your business. Okay. So sekarang bila tuan-tuan dah mulakan page tuan-tuan ni, so kita dah dibenarkan untuk invite ataupun ajak kawan-kawan tuan-tuan untuk like page tuan-tuan lah. Okay, contoh saya hantar invitation kepada kawan saya, kakak saya. Okay, itu contoh je lah, nanti kita boleh buat. Ni dia bagi kita kebenaran untuk kita invite kawan-kawan kita untuk like page kita. Okay, so sekarang ni kita dah siapkan page kita. So sekarang ni ikut pada kekreatifan tuan-tuan, kita boleh add cover. Okey, kalau tuan-tuan tak letak add cover tuan-tuan ni, dia punya video tuan-tuan mesti ada should be 20 hingga 120 second untuk letak kat sini. Ni macam saya tak cukup, tak boleh nak letak. So saya bagi contoh saja. Ni yang saya dah buat sebelum ni. Okey, saya gunakan balik. Okey, so ni tampilan tuan-tuan punya page. Okey, tuan-tuan. Okey, seterusnya tuan-tuan. So, seterusnya tuan-tuan, apa step yang seterusnya bila tuan-tuan dah ada page ni, tuan-tuan create post, gunakan ayat power kat sini untuk tuan-tuan promosikan produk tuan-tuan. Okey, contoh macam saya nak promotekan saya punya produk kan. Ini yang saya dah buat. Sebab saya suka gunakan video ni sebab apa? Video ni salah satu sebabnya so tuan-tuan, nanti paparan tuan-tuan je, mana-mana orang yang dah like Facebook tuan-tuan tu, page tuan-tuan, dia akan keluar lah. Okey, contoh macam saya suka gunakan produk saya menggunakan video slideshow ni sebab apa? Orang lebih suka benda yang hiburan tau, ataupun yang tak perlu nak klik satu-satu. Itu saya lah. Tak semestinya kalau letak gambar orang tak nak datang kepada page tuan-tuan. Tak. Tapi itu cara saya suka video ni sebab dia reach dia lebih mudah. Kita boleh dapat reach lebih banyak berbandingkan gambar. Kerana orang gambar ni orang tahu lah dia yang jual. Kalau video kan orang tak tahu kan. Jom. Awak pilih yang mana? Ini contoh dalam lagu lah. Okey. Ayat-ayat ni, ayat tuan-tuan yang boleh create sendiri. Awak pilih yang mana? Yang cerah. Sebab baju saya ada yang cerah dan gelap kan. Cerah. Atau yang gelap. Dan ada warna yang gelap. Itu produk saya. Kemudian
kalau pilih yang curah nampak lebih menawan. Kalau yang gelap lebih menggoda. Tuan-tuan, ini ayat copywriting ni, tuan-tuan boleh bina sendiri kan. Kalau orang baca macam ni kan, dia rasa macam awak pilih yang mana dia tengok kan. Apa cerah atau gelap ni, dia jual apa ni, jual orang kan. Jadi orang akan kat situ, orang boleh, kita nak mainkan emosi orang untuk beli produk kita tuan-tuan kan. Kalau kita terus nak buat ayat menjual dia susah juga. Kemudian dekat page tuan-tuan ni, nanti tuan-tuan boleh cari sendiri untuk okey, tak apa, saya siapkan ni dulu, nanti saya tunjuk TPS. Yang ni sebab saya buat ke direct ke saya punya ke messenger, saya punya WhatsApp sebab saya suka follow up customer saya yang menggunakan WhatsApp business. Dia lebih mudah sebab majoritinya rakyat-rakyat kita ni lebih suka menggunakan WhatsApp, melainkan kita duduk kat China China ni WhatsApp dia tak aktif, dia WeChat saja. Nak sabit. Okey, ni contoh. Lepas tu yang paling penting bila ada page ni, tuan-tuan kena create satu hashtag lah. Hashtag ni sebab apa tau? Sebab dia adalah satu peranan yang penting. Bila kadang orang klik kat hashtag tu, orang boleh go through kepada tuan-tuan punya page. Macam saya ni, hashtag tadi apa? Username. Macam saya dah ada page lain. Fashion Imani. Okay. Ni saya punya hashtag ni. Sebab nanti hashtag ni penting. Jadi bila orang tu klik kat hashtag tu, dia nampak apa yang kita pernah buat kita punya business tu kan. Okey, dan tuan-tuan klik post, dia akan loading seperti biasalah. Dia tak tahu hari ni saya punya PC ni, laptop ni tiba lambat, dia merajuk. Tak tahu lah, ke belum panas ke apa. Sebab jarang dia macam ni tuan-tuan. Rasanya dia laju sikit. Tak apa, benda-benda tu perkara biasa yang perlu kita hadapi. Janji kita nak majukan diri kita, go on. Jangan putus asa. Kan? Yang penting kita buat, kita dapat. Kalau kita tak buat, memang tak dapat lah tuan-tuan. Okay. So sekarang dah 75.1%. Okay. Memang lambat. Sebelum ni tak, PC laptop saya tak pernah macam ni. Memang maju. Okay. Okay, dah 100%. So, tada. Dia dah processing video lah. So nanti dia akan keluar lah dekat kita punya page ni. Refresh dulu. Okay, lepas ni saya nak tunjuk step yang kemudian ni. Sepatutnya kita pergi ke settlekan dulu kita punya page ni. Tapi sebab saya nak tunjuk benda ni cepat kan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan lebih excited nak buat Facebook page ni. Okay, nanti tuan-tuan. Okay, video tu dah masuk. Dia agak lambat sikit. Tak tahu kenapa PC saya ni. Okay, nanti tuan-tuan pergi kat page tuan-tuan ni. Kan ada nampak kat sini create page, add username. Okay, sinilah peranan pentingnya. Kita nak letak kita punya hashtag tu tuan-tuan. Sebab kalau kita tak letak ni, susah. Okay, tuan-tuan macam saya ni. Nak letak apa saya punya username. Macam saya, username saya pakai nama peribadi saya je lah. Username ni. Tu Azim Imani 2. Okay, dan kita create. Kalau ada nama yang tuan-tuan guna tu, nama tu kat sini dia dah bagi dah page. Nanti tuan-tuan boleh share link ni kepada kawan-kawan ataupun yang ni to send your page. Gunakan dua ni link ni, gunakan untuk promote tuan-tuan punya produk page pada kawan-kawan. Ini untuk
Ini boleh save link ataupun sebagainya, sebab saya nak tunjukkan tadi. Okey, so tuan-tuan punya page, okey, dia dah refresh kat sini. Okey, macam tadi saya tak letak hashtag tu sebab saya terlupa nak ni. Ini tuan-tuan, okey, sekali lagi pergi dekat edit lah. Sementara ni dia boleh edit post tuan-tuan ni. Nanti saya nak cerita yang pasal hashtag tu lah, pentingnya hashtag tu. Okey, ini edit post. Apa ni? Alamak, tuan-tuan tak tahulah besar PC-nya. Nanti tuan-tuan boleh edit. Okey, contoh kat sini, kalau kita dah buat yang baru, tuan-tuan boleh letakkan hashtag ni penting untuk pemula bisnes. Dia baru keluar, saya punya laptop dia tak tahu lah kenapa. Jadi ni pula. Okey, ni tadi yang tadi saya buat edit, tekan edit. Tuan-tuan letak hashtag Hazim Imani 2 tuan-tuan. Okey. Sebab apa? Nanti saya tunjuk. Kita save dulu hashtag ni. Sebab tuan-tuan kalau perhatikan ramai orang buat page betul ayat copywriting, mesti bawah dia ada letak hashtag. Okey. Sebab dengan Facebook page ni juga dia boleh link dengan kita punya Telegram. Telegram tak boleh, dengan kita punya IG dan WhatsApp lah. Okey. Ni tak payah kita nak. Okey, so ini ayat-ayat copywriting tuan-tuan tadi. Dia tak refresh lagi. Okey, kita refresh sekejap. Dia tak masuk saya punya link tu tadi. Asal saya punya PC hari ni nampak macam slow ni, maju apa ni. Okey, so saya harap dengan video ni boleh menjadikan inspirasi, tak boleh kot sebab saya dalam bisnes pun saya tak power lagi. Boleh jadikan dia sebagai guideline tuan-tuan untuk tuan-tuan bina Facebook page ni. Macam saya dah ceritakan tadi, ada berapa juta rakyat Malaysia, ada berapa ramai di dalam dunia ni yang menggunakan Facebook. Okay, more dari 1 billion menggunakan Facebook. Saya nampak saya punya laptop hari ni macam tak tahu lah apa, banyak sangat berapa tu. Okay, so kat sini dia dah refresh. Tuan-tuan boleh pergi tengok ni, saya cakap kenapa pentingnya hashtag ni. Okay, tuan-tuan boleh try klik hashtag ni. Nampak lah PC saya. Okay, orang akan klik daripada hashtag kita, dia akan cari siapa yang menggunakan tagline Haziq Imani ni. Okay, dalam satu, kalau berjuta-juta orang yang menggunakan Facebook ni, kita letak hashtag ni. Okay, so tak lain tak bukan kita punya saja. Okey, yang lain ni macam Haziq Imani sebab page saya. Jom. Okay, gunakan hashtag tu penting tuan-tuan. So kita boleh nampak kita punya ke mana arah kita punya Facebook boleh pergi ya. Okey, tuan-tuan. Hari ni saya tak semangat betul lah. Saya punya PC ni tak tahu kenapa lambat lah. Okay, so kita korang boleh tengok yang gunakan hashtag kita tu. Okey, yang ni yang kita buat tadi tu lah. Yang ni sebab saya ni buat Haziq Imani yang kedua, jadi dia ambil nama yang depan tu lah, Haziq Imani kan. Siapa yang guna Haziq Imani punya page kan. Lama kenapa ni tuan-tuan, tak syok lah macam ni. So kita kat sini hashtag tu dia boleh filter all post. Okay, tahu bila guna. Gila tuan-tuan, tak pernah saya punya Facebook macam ni.
So hashtag tu sebabkan saya pakai Haziq Imani 2, dia datang, dia tag pun dekat saya punya page yang nombor 1 tu juga dia pergi, sebab yang Haziq Imani ni dia antara yang followers ramai kan. Uish, pelik saya, kenapa Facebook saya macam ni. Oi, tak syok lah macam ni. Tuan-tuan, minta maaf lah sebab saya punya hari ni laptop saya kurang sihat lah pula. Sebab sebelum ni tak ada masalah tuan-tuan. Yang merajuk kot yang saya. Okay, tak apa. Okay, so tadi saya dah tunjukkan cara dah createkan tuan-tuan punya page tu. Macam mana. Okay, so nanti tuan-tuan bilik tuan-tuan punya page tu nanti. Saya tak gemar betul lah kalau slow macam ni. Okay. Connection saya tak berapa gemar lah kalau PC saya macam ni. Okay. Nak kata ada program lain yang saya buat, tak ada. Saya tak buka yang lain. Okay, tak apa. Saya tutup sekejap, saya buka balik. Tak syok tuan-tuan kalau kita nak buat video tapi tiba-tiba PC tu jadi macam ni kan. Kita punya laptop ke, handphone ke kan. Jadi benda tu tersangkut lah. Okay, saya harap-harap lepas ni dah okey balik kot. Okay, dah laju sikit. Okay, tuan-tuan, ini adalah salah satu kami punya idola dalam bisnes kami dalam Sabila. Bayangkan tuan-tuan, dia hanya menjalankan ejen dropship saja. Tengok pendapatan dan jualan dia 950,846 tuan-tuan. Jadi jangan cakap orang buat bisnes dropship ni kan tak boleh buat duit. Okay, boleh tuan-tuan, yang penting kita ada usaha, yang penting kita ada minat, yang penting kita jangan putus asa. Buat tuan-tuan, buat dapat, tak buat kita tak dapat tuan-tuan. Itu je. Lepas tu tak ada dalam arti kata bisnes tu kamu lambat atau kamu cepat kan? Kalau kamu buat, kamu dapat. Yang cepat lambat tu rezeki masing-masing tuan-tuan. Rezeki ni Allah dah beri kepada kita. Yang penting disuruh kita berusaha tuan-tuan. Okay, tak best tuan-tuan. Hari ni saya tak tahu asal laptop saya ni slow sangat. Mungkin hari Minggu ramai orang gunakan internet, wallahualam. Saya tak tahu. Unify saya slow ke, saya tak pasti lah. Okay tuan-tuan. Okay, sekali last saya nak tunjuk sebelum saya nak menutup ni, iaitu dengan add button ni lah. Tadi kita dah create page, kita letak profile, kita dah letak cover kita dah letak post kita. Okay, kemudian tuan-tuan klik kepada add button ni. Add button ni lah yang kita nak jadikan dia. Okay, tuan-tuan boleh pilih. Kalau tuan-tuan punya yang jenis booking, catering ke apa, bolehlah gunakan catering. Macam Shop with You ni pun boleh, dia pun akan direct pada awak juga. Tapi yang biasa saya gunakan ialah contact you lah. Maknanya menggunakan WhatsApp. Tuan-tuan boleh pilih WhatsApp, sign up, sign email ke apa sebagainya lah. So saya gunakan WhatsApp. Okay. Nanti kawan-kawan kita nak
klien-klien kita nak contact kita dia menggunakan WhatsApp lah. Aduh, PC saya kurang lah hari ni. Tak tahu kenapa. So, next. Tu tuan-tuan add number tuan-tuan. Okay, add number. Lepas tu dan sebagainya lah. Boleh ikut yang lain lah. So, tuan-tuan saya rasa dah tak ada apa. Okay, tuan-tuan. So, kalau kita nak buat business page ni, tuan-tuan mesti ada WhatsApp lah. WhatsApp ni. Tapi kalau nak lebih untuk dalam page ni, saya suggestkan gunakan business WhatsApp. Okay. Business WhatsApp ni dia boleh go through customer direct. Kalau tuan-tuan tak upgrade daripada WhatsApp biasa ke WhatsApp business, yang ni dia tak boleh nak link tuan-tuan. Okay. Gunakan WhatsApp business untuk dia linkkan nombor tuan-tuan ke tuan-tuan punya WhatsApp lah. Okay, so isikan nombor dan sebagainya. Okey tuan-tuan, saya ingat sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ia memberi manfaat, tuan-tuan kongsi-kongsikan kepada kawan-kawan yang lain, pada rakan-rakan lain yang minat dalam dunia perniagaan online ni. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.